Bismillahirrahmanirrahim. Minta respon kalau jelas ataupun tak jelas, boleh beritahu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ij'al Qur'anal Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa'a ahzanina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina waj'alhu hujjatan lana yawmal qiyamah. Alhamdulillah, pertama sekali kita lafazkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita dapat bertemu. Kita sambung semula perkongsian kita dalam tadabbur kisah-kisah dalam Al-Quran daripada kitab Ma'a Qasasis Sabiqin fil Quran, karangan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah taala. InsyaAllah hari ini kita akan masuk satu kisah, sebuah kisah di dalam Quran daripada surah Al-Baqarah. Dan sebelum itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattakun wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. InsyaAllah hari ini kita akan masuk sebuah kisah daripada halaqah yang pertama, iaitu tentang Bani Israel. Sebelum kita masuki kisah-kisah yang berkaitan tentang Bani Israel. Bani Israel ada banyak kisah dalamnya. Sebelum itu kita kena tahu sejarah ataupun asal-usul Bani Israel. Bani Israel ataupun dikenali sebagai Bani, iaitu anak beranak. Israel iaitu nama lain bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub adalah cucu kepada Nabi Ibrahim. Kalau kita tahu Nabi Ibrahim ada dua orang anak daripada dua isteri, iaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Jadi Nabi Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Adapun Ismail bin Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan dua bangsa. Kalau kita tahu Nabi Ibrahim melahirkan dua bangsa, iaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Yang bertelagah sehingga hari ini adalah dua bangsa. Dan kebanyakan para nabi diutuskan pada kaum Bani Israel. Maka sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam digelarkan sebagai Abul Anbiya. Adapun kita daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Ismail alaihissalam. Maka kita lihat semula Bani Israel. Kalau Israel nama lain bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Kalau maksudnya adalah bahasa Ibrani, bahasa Ibrani, iaitu Abdullah. Kalau kita terjemahkan Abdullah ataupun Mujahiduddin, hamba Allah ataupun pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Sya'bullahul Mukhtar, bangsa Allah yang terpilih. Ini adalah Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan anak beranak Nabi Yaqub alaihissalam.
Jadi dalam Al-Quran Allah menggunakan istilah, dua istilah, iaitu Bani Israel dan Yahudi. Ala kulli hal Bani Israel dan Yahudi dia lebih kurang sama. Sebab apa? Yahudi berasal daripada Bani Israel. Yahudi berasal daripada Bani Israel. Sebab kalau kita lihat istilah yang Allah gunakan dalam Al-Quran, apabila Allah menyebut Bani Israel, menggambarkan generasi umat Islam zaman dahulu. Maksudnya umat Islam yang dahulu, kita kena ambil iktibar kalau umat Islam hari ini ada perangai seperti Bani Israel macam dulu, so kita kena berubah daripada perangai tersebut. Kemudian apabila Yahudi, Allah melaknat Yahudi dalam Al-Quran. Yahudi adalah kata celaan ataupun laknat ataupun tomahan kepada Yahudi. Sebab apa? Sebab mereka ni tahu kebenaran, tapi mereka suka menyeleweng, suka bunuh Nabi dan banyak lagi perangai-perangai yang mereka laksanakan. Okey. Jadinya apa kaitan dengan umat Islam hari ini? Apa kaitan dengan umat Islam hari ini? Sebenarnya adalah pengajaran juga bagi kita untuk kita ambil supaya tidak berulang perangai-perangai yang dilaksanakan oleh Bani Israel yang akan berulang pada hari ini. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana perangai-perangai ataupun sifat-sifat Bani Israel di kemudian. Okey. Jadi apabila Allah menyebutkan istilah Bani Israel, apabila Allah menyebutkan Bani Israel, wahai Bani Israel, maka dia umum kepada kita semua juga. Wahai umat Islam hari ini, kamu jangan buat sekian-sekian, kamu jangan suka ejek orang, jangan suka troll orang, jangan suka prank orang, jangan suka bunuh orang-orang soleh dan sebagainya. Maka ini adalah kita kena ambil pengajaran. Jadi kita masuk kepada sejarah Bani Israel. Sejarah Bani Israel bermula daripada konspirasi yang dilaksanakan oleh adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita tahu, Nabi Yaqub mempunyai 12 orang anak, dan adik-beradiknya sangat mendengki dua orang daripada adik-beradiknya, iaitu Nabi Yusuf dan Nabi Bunyamin. Jadinya mereka merancang satu komplot ataupun konspirasi untuk membunuh karakter Nabi Yusuf AS. Sebab apa? Sebab mereka dengki. Sebab mereka dengki. Inilah penyakit hasad dengki yang berlaku pada zaman dahulu. Jadi kita lihat, ada tak hari ini kita ada mempunyai sifat dengki sesama kita. Hatta adik-beradik pun mungkin ada penyakit dengki. Maka bermulalah dengan pembunuhan karakter kepada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf dicampak dalam perigi, kemudian sekiranya ada orang yang terjumpa dalam perigi tersebut, dia akan bawa ke keluar. Maka sampailah Nabi Yusuf AS ke Mesir. Asalnya dia orang di Baitul Maqdis. Mereka di Baitul Maqdis, Bani Israel ini Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Yusuf AS ke Mesir. Sehinggalah ceritanya panjang. Kalau kita baca dalam surah Yusuf, ceritanya sangat lengkap daripada komplot konspirasi sehinggalah Nabi Yusuf wafat. Kalau kita baca dalam surah Yusuf, kita tadabbur lengkap keseluruhannya. Jadi apabila Nabi Yusuf AS berada di Mesir, dan adik-beradik yang lain berada di Baitul Maqdis lah. Kemudian mereka adik-beradiknya mengalami masalah kekurangan makanan. Biasalah apabila kita lihat Jaziratul Arab, Kepulauan Arab ni adalah tanah yang tandus, tidak mempunyai tanaman yang subur, tidak ada sungai yang mengalir. Maka mereka pergi mengembara ataupun berpindah antara satu tempat ke tempat yang lain. Maka mereka pergi ke Mesir. Dan bila mereka pergi ke Mesir, mereka jumpa Nabi Yusuf, dan ketika itu Bani Israel
diberi pengiktirafan ataupun penghormatan yang sangat sangat tinggi daripada Firaun, asalnya pada awalnya. Maka Bani Israel mendapat pelbagai nikmat. Aktiviti Bani Israel ketika di Mesir awalnya adalah bercucuk tanam, kemudian mereka maju, mereka membangunkan kota Mesir. Kemudian muncullah bangsa Kipti. Bangsa Kipti ini adalah bangsa Firaun, Firaun Kipti. Mereka ni cemburu, dan bermulalah pengabaian daripada Bani Israel. Bani Israel ni dah mula leka dengan nikmat-nikmat yang mereka dapat, sehingga mereka meninggalkan ajaran agama Islam. Kemudian sebab itulah apabila Allah menyebutkan kalau kita ditindas ataupun dizalimi, dibuli dan sebagainya, kita kena lihat balik umat Islam pada ketika itu. Adakah mereka ni melaksanakan ajaran Islam secara benar ataupun tidak? Maka Bani Israel telah abai, telah lalai daripada melaksanakan ajaran agama Islam. Mereka bersukaria dengan kemewahan yang ada. Kemudian Allah datangkan Firaun untuk membuli mereka, mendiskriminasi mereka. Dan muncullah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Muncul Nabi Musa alaihissalam untuk membela mereka. Mereka minta untuk datangkan seorang Nabi supaya membela mereka. Okey, kemudian cerita Nabi Musa ni panjang. Kemudian sampailah mereka ni dikejar, Nabi Musa dan Bani Israel dikejar sehingga di Laut Merah. Kemudian Firaun mengejar. Muncul satu dialog daripada kaum Bani Israel. Mereka kata, wahai Nabi Musa, depan kita ni laut, kita akan ditangkap oleh Firaun. Inna lamudrakun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menenangkan kaum Bani Israel. Sesungguhnya Allah akan menunjukkan kita jalan pelepasan daripada ancaman ini. Kalau kita terus, kita akan mati. Ada laut, kalau belakang ada Firaun. Nak buat apa ni? Jadi Nabi Musa mendapat wahyu daripada Allah SWT untuk ketuk laut. Maka menjadilah 12 jalan ataupun 12 highway. Menggambarkan mereka ni tidak suka berkongsi. Diorang nak satu kabilah tu satu jalan, tak nak berebut lah katanya. Maka inilah perangai Bani Israel apabila mereka mendapat nikmat satu kaum, satu lorong, satu highway. Maka Firaun telah tenggelam. Maka mereka telah mendapat kemenangan yang percuma tanpa berlaku peperangan langsung. Kemudian apabila telah mereka selamat dan telah sampai di pelabuhan Sinai, mereka nampak satu kumpulan menyembah berhala. Kemudian apabila mereka lihat ada orang sembah berhala, mereka pun minta kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, buatkan kami satu patung supaya kami boleh sembahnya. Sebab apa? Sebab mereka ni dah biasa dekat Mesir ada pelbagai patung yang disembah. Maka mereka nak Tuhan tu diwujud dalam bentuk material. Maka mereka minta Nabi Musa untuk buat satu Tuhan, satu patung yang mereka boleh nampak dan mereka boleh sembah. Namun Nabi Musa menghiraukan, mengabaikannya. Padahal barulah mereka selamat daripada cengkaman Firaun. Mereka melihat sendiri bagaimana Firaun tu ditenggelamkan. Wa antum tanzurun. Mereka lihat sendiri dengan mata kepala mereka. Tapi mereka tetap kufur selepas mereka dapat nikmat diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa berlaku sebarang peperangan. Kemudian cerita ni panjang. Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai, mengambil kitab Taurat. Apabila Nabi Musa turun, melihat kaumnya sembah patung Samiri pula. Sembah patung Samiri.
Kemudian Nabi Musa alaihissalam marah. Nabi Musa alaihissalam marah dan mereka dimaafkan. Inilah nikmat yang kedua. Nikmat kedua adalah mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertaubat. Maka Allah terima taubat mereka. Kemudian mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk Baitul Maqdis. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk Baitul Maqdis. Sebab apa kena masuk Baitul Maqdis? Itu adalah tanah asal usul mereka, tanah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim asalnya berasal daripada situ, daripada Iraq, Babylon. Kemudian pindah ke Syam Palestin, Baitul Maqdis hari ini. Kemudian arahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba mereka kata tak nak masuk. Sebab apa? Sebab ada raja ataupun raksasa yang perkasa lah. Mungkin jisim-jisim ataupun jasad mereka yang besar. Tentera-tentera Jabarin ni sangat kuat lah. Tentera mereka sangat kuat. Apa mereka kata kepada Nabi Musa? Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kamu berdua ke negeri tersebut. Kami kat sini tengok saja. Tengok je. Maka perangai Bani Israel hari ini berlaku pada umat Islam hari ini. Kami sekadar nak lihat saja, tak nak tolong. Tak nak tolong pemimpin, tak nak tolong Nabi Musa, Nabi Harun dan sebagainya. Sepatutnya mereka sebagai tentera-tentera ataupun kaum Nabi Musa, mereka kena bantu nabi-nabi mereka. Mu'azzartumuhum. Ini dalam surah apa tak ingat. Okey, nanti boleh cari. Surah Al-Maidah rasanya. Surah Maidah. Apabila mereka menjadi kaum Nabi Musa, mereka kena bantu para nabi. Okey, kemudian hukuman mereka adalah Allah memberi satu balasan kepada mereka. Mereka disesatkan di padang Tih. Yatihuna fil ardi. Mereka ni disesatkan. Mereka ni diraya-rayaukan kebingungan, rasanya kebingungan, sesat selama 40 tahun lamanya. Sebagai balasan mereka tidak masuk ke Baitul Maqdis. Sebab apa? Sebab Allah dah janjikan sebenarnya mereka ni, kalau mereka masuk mereka akan menang. Tapi perangai mereka, wahai Musa, kamu pergilah. Kamu kata Tuhan kamu dah janjikan kemenangan, kamu pergilah berdua, kami kat sini relax je. Okey, ini perangai diorang. Maka mereka sesat dalam padang pasir Tih. Kemudian itu hukuman mereka. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mereka dikurniakan nikmat lagi. Apa nikmatnya? Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Mereka ni dipayungi oleh dipayungi oleh awan-awan. Awan-awan. Kat padang pasir ni panas. Kat padang pasir ni panas. Kalau kat Mesir pun panas kan hari ni. Tak ada awan kalau kita lihat ke atas kan. Kalau kita tengok ke atas tak ada awan pun. Maka mereka ni Bani Israel sesat kebingungan, tak tahu jalan nak keluar kat mana. Selama 40 tahun kepanasan, maka Allah turunkan awan. Allah turunkan awan menaungi mereka, so mereka teduh sikit. Kemudian dah dapat awan, kemudian diorang rasa lapar pula. Diorang rasa lapar. Turun apa pula? Turun al-man wa salwa, dapat makanan. Al-manna wa salwa. Al-manna ni adalah sejenis minuman ataupun manisan. As-salwa ni adalah sejenis haiwan ataupun burung yang mereka boleh makan dan untuk lapik perut lah. Tapi dalam surah Al-Baqarah juga, sebab itulah dalam surah Al-Baqarah ni dominannya adalah cerita tentang Bani Israel. Surah Al-Baqarah ni dominannya, majoritinya cerita tentang Bani Israel dan lembu Bani Israel, perangai Bani Israel. Pada permulaan ayat tentang 3 golongan, golongan orang beriman, golongan orang kafir, kemudian golongan orang munafik. Kemudian apabila mereka dah dapat al-manna wa salwa, mereka rasa bosan pula, jemu pula. So mereka tak sabar. Walan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana. Doakan kepada kami, doakan kepada Tuhanmu untuk kami. Fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha
kami nak bawang, min bakliyah wa fumiha wa adasiyah wa basaliha, nak timun, nak ful dan sebagainya. Sedangkan mereka dah dapat makanan-makanan yang kalau kita fikirkan waktu-waktu kuarantin ni adalah waktu-waktu yang makan apa yang ada je lah kan, makan makanan yang ada je lah. Tapi diorang nak makan makanan yang sedap, nak chicken chop, nak apa, nak ikan masak 3 rasa dan sebagainya, dan nasi Arab. So ini masalah umat Islam hari ini kan. Okey, kemudian mereka disesatkan dan pelbagai nikmat yang mereka dapat ketika mana mereka sesat di padang Tih. Kemudian Nabi Musa, Nabi Harun wafat, dan diambil tampuk kepimpinan oleh Nabi Yusha bin Nun. Dan mereka dan semua golongan generasi awal yang degil-degil tu telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlalulah generasi dan lahirlah generasi yang mengikut Nabi Yusha bin Nun, ya, orang-orang soleh saja yang kekal, dan mereka mengubah, mengajak balik buat syariat, ikut syariat dan sebagainya. Kemudian mereka masuk ke Baitul Maqdis. Mereka masuk dalam Baitul Maqdis, mereka berperang dengan kaum Jabbarin, maka mereka berjaya mendapat Baitul Maqdis semula. Okey, ini setelah mereka masuk Baitul Maqdis. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga disebut, apabila mereka telah masuk dalam Baitul Maqdis, Allah sebut wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Apabila kamu masuk dalam Baitul Maqdis, maka kamu kena sebut hittah. Hittah ni apa maksud hittah? Hittah ni adalah bertaubatlah, wahai Tuhan kami bertaubat. Wa qulu hittatun naghfir lakum. Tapi mereka ni diorang kata apa? Diorang tak sebut hittah. Sebab apa? Diorang nak hintah. Hintah ni gandum. Diorang nak gandum pula kan. Sebab apa? Sebab diorang dah dapat Baitul Maqdis, diorang dah menang. Kenapa nak minta ampun? Kenapa nak minta taubat? Kenapa nak mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka perangai ini pun berlaku pada hari ini kan. Bila kalau kita menang satu perkara ke, kita kena minta ampun pada Allah SWT, kena bersyukur kepada Allah SWT, bukan belagak. Bahkan mereka ni masuk dalam keadaan belagak. Allah sebut suruh bersujud, wadkhulul baba sujjada, dengan keadaan sujud, tapi mereka masuk dalam keadaan yang belagak. Kemudian berlalulah zaman ataupun dikenali sebagai Ahdul Qudah. Mereka di Nabi Yusha bin Nun, Nabi Yusha membahagikan setiap kelompok yang 12 tu kepada setiap pimpinan. Maksudnya ada 12 pimpinan, ada 12 qudah, qadi, 12 qadi. Maka mereka mentadbir setiap kabilah masing-masing. Maka berlakulah kezaliman, berlakulah perpecahan. Kemudian mereka minta nak bersatu balik. Mereka minta datangkan kepada kami nabi ataupun sebab apa? Sebab mereka ni ditekan oleh okey, kemudian datanglah ketika mana zaman Ahdul Qudah kan, maka datanglah Jalut. Maka Bani Israel minta supaya datangkan seorang pemimpin yang berkuasa, seorang pemimpin yang kuat, yang boleh memenangkan kami untuk lawan Jabbarin, melawan Jalut. Sebab apa? Mereka ni dibuli, Bani Israel dibuli, dihina dan sebagainya, dizalimi. Sebab apa? Sebab mereka juga, sebab Bani Israel ni dia tak ikut syariat Allah SWT. Diorang lalai, diorang dah dapat negara, diorang lalai. Kemudian Allah datangkan siasaan azab kepada mereka. Jalut menguasai dan menzalimi mereka. Kemudian mereka minta supaya datangkan seorang yang berkuasa. Kemudian datanglah Talut. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ada sebut qatala Daud Jalut, falamma fasala Talut bil junud. Datanglah Talut, tapi mereka tak mengiktiraf Talut. Sebab apa? Sebab Talut ni tak berpengaruh, tak kaya,
Tapi Allah SWT mengiktiraf Talut ni dengan keilmuan yang dia ada. Maka berlalulah pemimpinan Talut, dan Jalut dibunuh oleh Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, ataupun kalau bahasa Inggeris David, bukan David tu lah, Daud alaihissalam. Maka Daud mengambil tampuk kepimpinan, dan Daud membuka sebuah negara yang besar. Inilah kerajaan yang besar yang dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam. Maka Bani Israel sangat bangga dengan Nabi Daud. Sebab apa? Nabi Daud ni mempunyai negara yang besar. Sampai 30 tahun Nabi Daud memerintah. Kemudian berlalulah kewafatan. Setelah kewafatan Nabi Daud, muncullah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memimpin Bani Israel selama 10 tahun. 10 tahun. Maka 30 campur 10, 40 tahun adalah zaman kegemilangan Bani Israel, ataupun dipanggil Ahdul Muluk. Ahdul Muluk itu zaman pemerintahan. Maka mereka dapat nikmat bersama dengan para nabi yang berkuasa. Nabi Sulaiman mampu mengawal seluruh makhluk-makhluk yang di muka bumi ini, kan? Makruf lah cerita dia. Okey. Kemudian setelah kewafatan Nabi Sulaiman, maka dipimpin oleh anak beliau, nama dia Rahba'am. Kalau kita belajar dalam Milal wa Nihal kat kuliah tentang sejarah Yahudi, sebenarnya dia terkait juga dengan sejarah Yahudi. Bila kita masuk sejarah Yahudi, kita kena kembalikan ke Bani Israel. Asal Yahudi itu adalah Bani Israel. Apabila telah diseleweng, mereka menjadilah Yahudi. Sebab itulah Israel ni asalnya baik. Nabi Yaqub, perkataannya kalau literal dia adalah Abdullah, Mujahiduddin, Sya'mullahul Mukhtar. Nabi Israel ni adalah baik. Tapi konotasi hari ini berlakulah penyelewengan oleh Yahudi yang terkait dengan Nabi Ibrahim. So kita tak adalah sanggup menamakan anak kita ataupun kawan-kawan kita, tak ada nama Israel, kan? Tak adalah nama Israel. Jadi kemudian setelah kewafatan Nabi Sulaiman alaihissalam, berpecahlah kaum Bani Israel kepada dua bahagian. Yang pertama adalah bahagian utara Palestin, utara Baitul Maqdis, dan yang kedua adalah selatan Baitul Maqdis ataupun Jerusalem lah, Jerusalem, utara Palestin, ataupun dikenali hari ini adalah sebagai Nablus. Tak pasti ya sebutan dia betul ke tak, Nablus. Tapi yang bawah selatan Palestin dikenali sebagai Jerusalem, Baitul Maqdis. Kemudian apabila mereka berpecah, datanglah kerajaan-kerajaan yang lain, kerajaan Parsi, kerajaan Rom, Bakhtan Nasr, Nebukadnezar, menguasai mereka semula. Mereka ditindas kembali. Kemudian mereka minta, datangkan kepada kami seorang nabi atau seorang penguasa yang hebat. Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka tidak iktiraf. Kenapa? Kenapa mereka tidak mengiktiraf? Bahkan mereka menuduh Nabi Isa ni adalah dilahirkan tanpa bapa, dilahirkan tanpa bapa. Mereka memberikan tuduhan fitnah yang dahsyat kepada Nabi Isa dan ibunya. Okey. Kemudian sebab apa mereka nak Nabi untuk membantu mereka? Kenapa Bani Israel minta Nabi, datangkan Nabi untuk bantu mereka supaya mereka dapat mengalahkan Rom ketika itu? Tapi apabila datangnya Nabi Isa, Nabi Isa ni membetulkan akidah mereka, membetulkan dalaman Bani Israel ni. Sedangkan Bani Israel ni nak sangat negara ni. Itulah peranan Nabi Isa. Setiap nabi dan ataupun setiap dai kena betulkan sifat dalaman orang terdekat, kaum-kaumnya. Apa agenda Nabi Isa kepada Bani Israel? Agenda yang pertama adalah, wahai Bani Israel, kamu kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang telah kamu lakukan, kamu kena taubat.
kamu tinggalkan syariat. Yang kedua adalah kamu kena laksanakan syariat semula. Kamu kena laksanakan syariat semula. Yang ketiga adalah kamu kena beriman dengan hari akhirat. Ada konsep dosa pahala yang berkaitan dengan akhirat kelak. Maka ini 3 agenda yang dititik beratkan oleh Nabi Isa. Tapi mereka, Bani Israel, rasa meluat, rasa bosan. Apa ni? Kata nak lawan Rom, tapi tiba-tiba datang seorang Nabi yang hanya sebagai bawa kayu. Kemudian mereka berkomplot. Ini perangai pelik Bani Israel lah. Perangai pelik Bani Israel, mereka berkomplot dengan Rom untuk menjatuhkan Nabi Isa, untuk membunuh Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa diangkat, maka hilanglah hilanglah kenabian ataupun nabi-nabi yang mereka inginkan selama tempoh yang sangat lama, 500 tahun. Bila maksudnya mereka kempunan untuk mempunyai seorang nabi ataupun pemimpin, maka mereka mengkaji kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil ataupun kitab-kitab ahli kitab, pendeta-pendeta terdahulu. Mereka mendapati akan turunnya Nabi akhir zaman di sebuah tempat, di tempat Arab ataupun dikenali sebagai Yasrib. Kalau hari ini dipanggil Madinah lah. Maka mereka semua berhijrah ke Yasrib. Mereka membina pengampungan, perkampungan, bahkan mereka membina sebuah madrasah, madrasah untuk mengajar tentang bagaimana ciri-ciri Nabi akhir zaman. Bagaimana ciri-ciri Nabi akhir zaman. Sebab itulah di Madinah ada perkampungan kecil, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir, betul, dan sebagainya. Maka orang Madinah pun pelik. Orang Madinah pelik, dan mereka bertanya kepada Bani Israel ataupun ahli kitab yang datang ke Yasrib, kenapa kamu datang ke sini? Maka mereka menjawab, kami ingin berbai'ah dengan Nabi akhir zaman, sebab kami menginginkan Nabi yang boleh memimpin kita semua. Maka mereka membuka madrasah, lupalah madrasah apa, Darul Madaris. Darul Madaris yang mengajar tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Sebab itulah bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah daripada Mekah, orang-orang Madinah berbai'ah dengan Nabi, beriman dengan Nabi SAW. Tapi tok guru ni, ahli kitab Yahudi ni, mereka tidak beriman. Sebab apa? Sebab mereka ni tak nak kehilangan kepentingan dari sudut pengaruh. Okey. Ini sejarah awal Bani Israel. Maka kita masuklah penceritaan tentang kisah Baqarah Bani Israel. Kisah lembu Bani Israel. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul ard wa la tasqil harsa musallamatun la syata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul naqribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fayakal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah
wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Surah Al-Baqarah ayat 67 sehingga ayat 74. Ada 8 ayat. Maka hari ini kita sambung kisah yang pertama daripada Bani Israel, kisah Baqarah Bani Israel, kisah lembu betina Bani Israel. Sebab apa kita kena tahu dulu Bani Israel ni asal daripada mana, barulah kita tahu perangai-perangai dia macam mana, perangai-perangai dia macam mana, sifat-sifat mereka macam mana. Okey. Kisah lembu betina Bani Israel dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, apabila berlakunya satu jenayah pembunuhan di zaman Nabi Musa AS, berlaku satu pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Bahkan mereka ni menuduh antara satu sama lain. Dalam surah Al-Baqarah disebut, tapi disebut perakhiran ayat 72. Wa id qatalatum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh dan kamu saling tuduh menuduh antara satu sama lain. Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Ini perangai Yahudi. Okey. Maka perangai mereka adalah mereka suka menyembunyikan apa yang mereka telah laksanakan dari sudut jenayah. Jadi mereka minta kepada, berlakulah satu jenayah, membunuh seorang daripada kalangan Bani Israel. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa untuk minta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tahu siapa yang bunuh mangsa ini. Kemudian Allah memerintahkan, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kamu semua untuk sembelih lembu. Berlaku satu jenayah pembunuhan, tapi Allah syariatkan untuk bunuh lembu. Apa kaitan? Macam tak ada kaitan. Tapi itu adalah arahan, maka kena buat sepatutnya. Tapi perangai Bani Israel, mereka mempertikaikan. Mereka berkata, atattakhiduna huzwa, adakah kau ni nak olok-olok, wahai Musa, adakah kamu nak ejek kami, adakah kamu nak troll kami, adakah kamu nak perli kami? Kami tanya elok, kami tanya tentang siapa bunuh mangsa ini, tapi kamu jawab kamu kena sembelih lembu. Maka ini adalah sangat pelik, wahai Nabi Musa. Diceritakan riwayat Bani Israel, maka riwayat Bani Israel ni adalah kisah yang detail sedikit lah. Kalau dalam kitab ini ada sebut dalam muka surat 58. Apabila kita menceritakan tentang riwayat Israiliyat, kita simpulkan riwayat Israiliyat terbagi kepada 3, untuk kita terima ataupun tolak ataupun kita diamkan sahaja. Yang pertama adalah apabila dia selari dengan nas Al-Quran dan hadis, tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, maka kita akan terima dia. Adapun yang kedua, apabila dia berlawanan dengan Al-Quran dan hadis daripada nas, yang tidak, dan ataupun dia mengarut, benda yang mengarut, kita kena tolak. Ini adalah Israiliyat yang kita kena tolak. Benda yang mengarut, benda yang tak ada kena-mengena pun dengan kisah-kisah yang diceritakan, maka kena tolak. Adapun yang ketiga, adalah apabila tidak ada, apabila selari dan tidak terlalu teruk sangat, tidak terlalu terseleweng sangat, maka kita kena terima dan kita tidak tolak. Sebab apa? Sebab kita takut kalau riwayat Israiliyat tu adalah benar. Maka ini adalah riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat berlaku dalam kitab ni menceritakan ada seorang pemuda yang mempunyai seorang pakcik yang kaya, dan pakcik ni mempunyai anak yang cantik. Maka seorang budak ni
dia nak kahwin dengan anak si pakcik ni, supaya dia dapat mewarisi harta kekayaan pakciknya. Maka dia bersegera untuk bunuh pakciknya supaya dia dapat harta tersebut. Maka dia tidak sabar untuk dapat harta, terburu-buru. Kemudian dia letak kat mana? Dia letak dekat rumah yang terdekat kabilah lain. Dia letak kat kabilah lain, dekat Bani lain. Bani Israel ada banyak kabilah kan. Maka dia letak dekat rumah, dan dituduh orang yang rumah tersebut yang bunuh mangsa ataupun pakcik dia. Dituduh orang yang pemilik rumah tu bunuh pakcik dia. Maka orang yang dituduh tidak puas hati, maka mereka mengajukan ke Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS minta kepada mereka untuk sembelih lembu. Diorang pun cari lembu. Apa yang mereka minta? Kalau dalam ayat Quran Allah sebut innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baqarah di sini dalam lafaz nakirah. Nakirah. At-tankir yufidul umum. Nakirah ni dia membawa maksud umum. Mana-mana lembu, mana-mana, tak kisahlah mana-mana sifat lembu pun, asalnya sangat mudah. Al-Baqarah tanpa alif lam. Kalau al-ma'rifah khusus ada alif lam. Nakirah tak ada alif lam, yufidul umum. At-tankir yufidul umum. Maka Nabi Musa, Allah memerintahkan supaya mereka carilah mana-mana lembu, tak kisahlah warna dia macam mana, saiz ni macam mana, umur dia macam mana. Tapi perangai Bani Israel, dengan mereka melambat-lambatkan, mereka tidak mau terus buat. Mereka melambatkan, bahkan mereka bersoal tentang beberapa perkara. Yang pertama tentang umur, tentang umur lembu, tentang umur lembu. Berapakah umur lembu yang kamu nak, wahai Musa? Nabi Musa sebut lembunya adalah lembu yang sedang-sedang, tidak tua dan tidak muda, menggambarkan lembu yang sederhana adalah lembu yang sihat, lembu yang dagingnya sedap dan sebagainya, lembu yang elok lah, yang baik untuk dimakan. Okey. Sebelum kan tadi ada sebut tatakhiruna huzwa. Kemudian Nabi Musa AS menjawab dengan respon dengan menafikan adakah Nabi ini memperolok ataupun tidak. Nabi sebut auzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepadamu ya wahai Allah SWT daripada menjadi orang yang jahil. Begitu juga dalam kisah yang lain, dalam kisah Nabi Ibrahim, apabila kaumnya berkata kepada Nabi Ibrahim, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka berkata, kamu datang ni, kamu nak bermain-main ataupun kamu nak prank kami ataupun nak datangkan kebenaran, wahai Nabi Ibrahim. Ini perangai kaum yang telah disesatkan. Okey, mereka membantah. Okey. Maka kita kembali semula kepada soalan-soalan yang dikemukakan oleh Bani Israel. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Nabi Musa AS menjawab, umur lembu tu umur pertengahan. Umurnya pertengahan, menandakan, menggambarkan sedap dan baik untuk dimakan. Fa'alu ma tu'marun, buatlah apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Asalnya mudah, Baqarah je, lembu yang umum saja, mana-mana lembu pun tak kisah, tua ke muda ke asalnya. Tapi bila mereka tanya, maka Allah sempitkan sedikit demi sedikit. Kamu kena cari yang sederhana pula umur dia. Kemudian mereka bertanya, apakah ciri-ciri yang lain? Mereka tanya lagi. Sebab apa mereka bertanya? Kita timbulkan persoalan. Mereka bertanya, adakah salah bertanya? Tidak. Tapi mereka ni bertanya untuk lalas tidak jumpa lembu tu, so diorang tak boleh buat. Diorang tak laksanakan syariat tersebut.
So diorang lambat-lambatkan. Ni adalah taktik lah, taktik bagaimana untuk lambatkan melaksanakan satu syariat, bagi pelbagai alasan, bagi pelbagai soalan yang bersifat furuk, bersifat cabang, bersifat teknikal. Padahal usul dia adalah sembelih je lembu, sembelih je syariat mana-mana, kamu akan tahu siapa yang bunuh mangsa tersebut. Maka mereka bertanya. Soalan yang kedua adalah tentang warna. Warna. Maka mereka, Nabi Musa AS menyebut warna lembu tu adalah faqi'un launuha tasurun nazirin. Faqi'un launuha tasur baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nazirin. Warna adalah kuning yang terang, kuning yang terang, yang tasurun nazirin, yang kamu lihatnya kamu akan rasa seronok, kamu akan rasa gembira. Menggambarkan sebenarnya kita kena cari kawan yang sedap mata memandang, tasrun nazirin. Kawan bukan sekadar elok mata memandang, tapi hatinya bersih. Maka disifatkan Baqarah, lembu tersebut, lembu betina adalah sifat dia adalah kuning yang terang, kuning yang terang. Maka mereka pun mencari dalam riwayat Israiliyat ada sebut ada satu budak ni mempunyai seekor lembu yang disebutkan ciri-ciri tersebut, ciri-ciri lembu yang emas lah, lembu kuning. Ada seorang budak yang telah budak yatim, anak yatim yang telah kehilangan ayah. Dia berbuat baik kepada ibu bapanya ketika mana ayahnya hidup. Kemudian dia mempunyai seekor lembu yang warna kuning ni. Kemudian dijualnya dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian dia jadi kaya. Dia jadi kaya. Ni riwayat Israiliyat lah. Tak tahu sumber yang sebenar macam mana. Maka budak anak yatim ni dia jadi orang kaya selepas itu. Okey. Kemudian Syekh Salah menceritakan tentang sifat ataupun warna. Kita tadabbur sedikit tentang warna yang disebutkan. Warna kuning, apa gambaran warna kuning? Warna kuning ni adalah warna menandakan warna yang sangat ada izzah. Ada orang panggil izzah ni, orang panggil top, mahal. Ada kemuliaan, izzah, betul tak? Kita tengok kuning ni nampak gah, so menandakan dia mahal. Sebab apa? Sebab dia sedap mata melihat. Tapi ada juga orang yang tak suka warna kuning kan. Okey, kemudian warna kuning ni menggambarkan kecantikan, kecantikan, dan ada orang yang suka warna kuning. Dan yang ketiga adalah fitrah manusia suka akan warna, suka akan warna. Tapi Islam menyediakan guideline supaya tidak berlebihan dalam berwarna, dalam meletakkan warna satu tempat lah. Jangan melebih-lebih sampai mendahulukan syahwat, kebebasan bersyahwat, terlampau over. Nak kuning, tak tahulah, kopiah kuning, baju kuning, jubah kuning, semua nak kuning. Ataupun warna lain, warna yang sedap mata memandang. Dan yang keempat, keutamaan bagi orang Islam apabila ingin memilih suatu barang ataupun suatu benda, ataupun ingin membeli suatu perkara, suatu benda, dia kena pilih yang paling terbaik. Pilih paling terbaik, paling cantik, paling elok, paling berkualiti. Ini ajaran Islam yang sebenar. Kena pilih yang cantik. Okey. Ni ada dekat muka surat 65. Dan Islam menyeru kepada umatnya supaya cantik dalam mempercantikkan diri, berhias, sentiasa dalam keadaan kemas. Dan kita pun sebenarnya fitrah manusia sebenarnya seronok kalau kita lihat orang yang daripada atas sampai bawah dia kemas, dia mandi tu yang belakang lah kan, tapi yang zahir, secara zahirnya dia kemas, rambutnya sikat, pakaiannya bergosok, pakaiannya kotor, bersih. Kemudian
berkasut dan sebagainya dikemas. Kalau pakai baju Melayu tu, dia tak pakai seluar track. Bukan, tak salah sebenarnya, tak salah nak pakai seluar track, tapi asalnya pakai kain ataupun seluar slack dan sebagainya. Ni fitrah manusia, suka akan kecantikan, Kemudian itu antara ciri-ciri ataupun sifat kekuningan yang, dan sifat warna-warna yang lain lah, yang kita kena ada bagi umat Islam. Kemudian setelah mereka bertanya tentang umur, tentang warna, mereka kemukakan soalan yang ketiga. Innal baqara tashabaha alaina. Wahai Musa, lembu ni masih sama-sama lagi, kami tak jelas lagi. Innal baqara tashabaha alaina, kami sama-sama lagi tak jelas. Maka mereka datangkan kesamaran. Apakah ciri-ciri, dia orang bertanya, apakah ciri-ciri pekerjaan seekor lembu tu pula? Nabi menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul ard wa la taskil hartha musallamatul la syata fiha. Lembu tu adalah yang tidak membajak, tidak buat kerja pertanian, tidak taskil harth, tidak mengairi tanaman, dan musallamah, dia tidak cacat, dia sempurna, elok, la syata fiha, yang paling elok lah, tak ada belang warna-warna, ada warna kuning je, la syata fiha. Maka kamu kena cari warna-warna, sifat-sifat ni. Lagilah susah mereka untuk cari lembu-lembu yang tak membajak, yang tak mengairi tanaman, yang elok, yang tidak cacat dan tidak ada belang-belang. Daripada asalnya Nabi memerintahkan supaya cari seekor lembu sahaja, tapi Allah menyempitkan disebabkan mereka ni banyak bertanya dengan tujuan untuk mengelak daripada melaksanakan syariat. Sebenarnya tak salah untuk tanya, untuk menambahkan kefahaman, untuk menambahkan ilmu. Ini sangat digalakkan. Untuk kalau kita bertanya untuk menambahkan keimanan, menambah ilmu, ini sangat digalakkan. Jangan kita kata orang yang banyak bertanya ni, kau ni nak ikut perangai Bani Israel ke? Tak. Kita kena tahu orang yang bertanya tu, dia nak tambahkan keimanan, nak tambah ilmu, ataupun dia tanya tu sebab dia nak elak daripada melaksanakan syariat. Kalau kisah lain, kisah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim, bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa? Bagaimana wahai Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kamu menghidupkan orang yang telah mati? Dalam surah Ali Imran. Allahumma salli ala Muhammad. Apa ayat dia? Ayat 49. Surah Ali Imran. Bukan ayat 49. Maaf. Tak ingat ayat apa. Tapi tentang persoalan Nabi Ibrahim AS, kemudian Allah menjawab, qala awalam tu'min, adakah kamu tidak beriman wahai Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku bertanya ni untuk menenangkan hati aku, Okey, ini sifat orang yang bertanya lah. Orang yang bertanya ni dia nak menambahkan keimanan, dia nak menambah ilmu, menambahkan kefahaman tentang Islam. Akan tetapi perangai Bani Israel ni, mereka ni bertanya untuk mengelak melaksanakan syariat. Apabila mereka telah jumpa lembu yang disifatkan oleh Nabi Musa, mereka dah jumpa, mereka sembelih, mereka sembelihnya. Sebelum itu mereka berkata,
qalu al-ana ji'ta bil haqq, barulah sekarang kami tahu kebenaran, barulah datang kebenaran. Seolah-olah apa yang Nabi Musa alaihissalam menyebutkan sebelum itu tak benar, bermain-main. Ini perangai Yahudi, perangai Bani Israel. Mereka tak anggap serius apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, apa yang Nabi Musa suruh mereka buat. Ayat ni ayat Quran hajarlah. Qalu al-ana ji'ta bil haqq, sekarang barulah kau datang bagi tahu benda yang benar, wahai Musa, kami dah jumpa ni. Maka mereka sembelih, fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun, maka mereka sembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak buat, tidak laksanakan. Apabila Syekh menyebutkan bila ada huruf nafi yang disekalikan dengan kada yaf'alun, kada kemudian fi'il mudhari', menandakan mereka hampir-hampir tak buat, mereka hampir-hampir tak buat. Okey, kemudian tapi mereka ni sembelih dalam keadaan terpaksa. Mereka sebab apa? Sebab mereka dah jumpa, dan mereka sebenarnya dah tak jumpa soalan-soalan yang lain untuk tanya kepada Nabi Musa. Dia dah tak jumpa soalan furu', soalan yang bersifat teknikal, maka mereka terpaksa buatlah dalam keadaan terpaksa. Kalau ikutkan sebenarnya mereka dah boleh laksanakan perintah yang pertama sekali. Perintah yang pertama sekali mudah. Lagi cepat mereka sembelih, lagi cepat mereka tahu siapa yang bunuh pakcik budak itu. Okey. Kemudian sifat Bani Israel yang ada dalam kisah ini adalah mereka ni suka melambat-lambatkan. Bila banyak alasan, banyak soalan, maka akan melahirkan sifat malas, sifat buat dalam keadaan terpaksa, sifat buat dalam keadaan tidak suka, kan, buat sekadarnya dan sebagainya lah. Okey. Sebab apa? Maka mereka hilanglah pahala bersegera. Kalau diorang buat awal, diorang dapat pahala bersegera, tapi mereka buat dalam keadaan yang terpaksa, hilanglah pahala bersegera dan pahala yang selayaknya. Kemudian ayat yang ke-72 barulah disebutkan sebab kenapa mereka menyembelih lembu. Sebab mengapa mereka menyembelih lembu. Sebab diakhirkan sebab Allah syariatkan untuk sembelih lembu di perakhiran kisah ayat 72. Kalau kita tengok ayat yang 67 tadi, Allah terus mulakan dengan perintah syariat sembelih lembu. Ini adalah uslub Al-Quran. Uslub Al-Quran menggambarkan supaya kita kena laksanakan perintah terlebih dahulu, baru tahu alasannya apa, hikmah dia apa. Okey. Apa yang kita dah sebutkan tadilah, wa idh qatalatum nafsan faddaratum fiha, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, faddaratum fiha, lalu kamu menuduh antara satu sama lain. Ini kes jenayah pembunuhan yang berlaku, maka mereka menuduh antara satu sama lain. Kemudian berakhirlah kisah Baqarah. Mereka sembelih dengan keadaan terpaksa. Okey, kemudian mereka sembelih, kemudian mereka ambil anggota yang disembelih itu, tak kisahlah anggota apa pun, tidak disebutkan secara spesifik anggota yang disembelih itu. Kalau dalam riwayat Israiliyat ada sebut, dia orang ambil kepala, dia orang ambil ekor, dia orang ambil tangan, ada yang mengatakan tangan, ada yang mengatakan kaki. Lepas tu dia orang letak dekat mayat yang dibunuh tu, maka bangun. Maka mayat itu bangun dan beritahu siapa yang membunuh dia. Tapi ini tidak berapa penting. Kita jangan terlari fokus untuk membincangkan perkara-perkara yang furuk, yang tidak mengubah satu pengajaran pun daripada kisah tersebut. Tak kisahlah dia ambil kepala ke, dia ambil ekor ke,
Yang penting nak tahu siapa yang bangun tu, yang penting orang tu bangun dan tahu siapa yang bunuh dia. Okey, dan pengajaran-pengajaran yang berlaku. Maka kadzalika yuhillahul mauta, begitulah Allah menghidupkan orang yang mati, menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan kita semula di akhirat kelak. Maka kita kena beriman dengan hari kebangkitan. Hari kiamat itu, hari kebangkitan itu wujud. Darul akhirah, ada syurga, neraka, hari perhitungan. Ini adalah kita kena beriman. Mayat yang hidup semula tu adalah berlaku depan mata mereka secara realiti, secara real, dan menunjukkan siapa yang bunuhnya. Maka ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghidupkan orang yang mati, orang yang sudah dimatikan. Kemudian muka surat 72, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fayakal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian Allah menyifatkan hati mereka ni lebih keras daripada batu. Bahkan batu pun ada sifat-sifat dia yang tersendiri, disebutkan pada ayat yang seterusnya, iaitu wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu ni, batu daripada sungai-sungai ni mampu mengalirkan air-air. Kalau kita pergi ke sungai, kan ada air lalu di celah-celah batu. Ni sifat batu. Tapi kalau hati Bani Israel ni, ataupun hati kita yang telah keras, susah nak lalu apa-apa pun. Hatta kalau orang yang dah tahu kebenaran, tiba-tiba ditegur, dia akan rasa kenapa kau nak tegur aku, kan? Aku yang pernah ajar kau dulu, kenapa kau nak tegur aku? Ini orang yang dah tahu kebenaran. Dia berbeza dengan orang yang melakukan maksiat dalam keadaan lalai, orang yang jahat, orang biasa, kan? Dia mampu menerima teguran, jangan pakai seluar pendek, tutup aurat dan sebagainya. Maka dia mampu menerima teguran. Dan itu sifat yang pertama, sifat batu di sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Kemudian ada batu yang terbelah dua, lalu mata air keluar. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan ada juga batu yang jatuh daripada tempat yang tinggi kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Salah menggambarkan ayat ini, kalau hati manusia yang dah keras, dia tak akan takut kepada siapa pun. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala pun dia tak akan rasa takut. Buatlah apa-apa maksiat pun dia tak akan rasa takut. Tapi apabila hati kita merasakan ada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa Allah melihat kita, kita rasa takut kalau kita buat maksiat, maka hati kita masih lagi hati yang normal. Hati yang normal. Okey. Dan semua sifat-sifat batu ni Bani Israel telah melihatnya. Nabi Musa ketuk batu terpancar 12 mata air. Ini mereka telah lihat, tapi mereka tetap hati keras, hati degil, orang kata otak keras, kan? Inilah perangai Bani Israel. Tapi sebenarnya kita lihat semula kepada realiti hari ini, adakah orang Islam ada perangai sebegitu? Sebab apa? Sebab kita baca Al-Quran. Kalau kita baca Bani Israel, maka kita lihat diri kita. Sebab orang Yahudi dia tak baca Quran, dia tak baca Quran. Siapa lagi baca Quran selain daripada orang Islam sendiri? Maka pengajaran yang diambil orang Islam itu sendiri, daripada orang Islam itu sendiri. Okey. Dan kita lihat pada muka surat 78, kepentingan mempelajari kisah lembu ini. Kisah dalam Al-Quran, iaitu kisah lembu betina. Walaupun kita rasa ni sekadar kisah, dalam Al-Quran ada menyebut 1/3 daripada Al-Quran adalah kisah-kisah. Maka kita kena ambil pengajaran supaya kita tidak mengulangi
kita tidak mengulangi masalah-masalah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sedangkan mereka diberi pelbagai nikmat. Bani Israel diberi pelbagai nikmat. Nikmat diselamatkan oleh cengkaman Firaun, nikmat mereka ni diturunkan kitab Taurat, nikmat diampunkan oleh Allah SWT sebab mereka ni menyembah berhala, nikmat mereka disesatkan oleh Allah SWT, tapi Allah bagi makanan, Allah memayungi mereka dengan awan. Ini antara nikmat-nikmat yang mereka dapat. Maka kita lihat semula hari ini nikmat yang kita dapat, nikmat kaki, nikmat kesihatan, nikmat mata. Adakah nikmat yang kita dapat hari ini kita gunakan untuk Islam? Nikmat kaki, adakah nikmat kaki kita pergi ke masjid, pergi ke surau? Bahkan kadang-kadang kita rasa lagi banyak pergi hiking, pergi mengayuh dan sebagainya, tapi surau tak nak pergi, masjid tak nak pergi. Mata kita adakah lebih banyak membaca Al-Quran ataupun bermain telefon dan sebagainya, ataupun melihat perkara-perkara yang tak elok? Maka kita kena muhasabah semula. Adakah nikmat-nikmat yang kita terima kita gunakan dengan sebaiknya ataupun tidak? Maka kita lihat pengajaran daripada kisah ini. Yang pertama adalah wajib laksanakan perintah Allah SWT dalam keadaan dengan cara yang terbaik, bukan dengan sekadarnya. Kalau kita buat satu perkara, buat dengan itqan, buat sungguh-sungguh, bukan buat secara nak lepas tangan dan sebagainya. Kita kena buat sungguh-sungguh. Yang kedua adalah tidak membuat helah ataupun tidak suka memberi alasan. Sebab apa? Sebab kalau kita suka memberi alasan ni, dia akan menghasilkan ataupun kita bagi alasan, mak kita suruh pergi beli barang dan sebagainya, kita bagi alasan, tak nak lah, ada kerja dan sebagainya. Ini alasan untuk mengelak, alasan untuk tak nak buat. Ini baru arahan mak, belum arahan Allah SWT. Arahan suruh solat, kita lewat-lewatkan bagi alasan ada kerja lain. Mana lebih utama? Adakah kerja kita ada ataupun ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan kerja yang kita buat tu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena elakkan daripada suka berhelah ataupun buat alasan. Kadang-kadang kalau kita buat helah atau bagi alasan, dia akan melahirkan sifat menipu, sifat mendengki dan sebagainya. Banyak lagi sifat-sifat yang buruk yang akan berlaku. Kemudian yang ketiga, pengajaran yang kita boleh ambil adalah hati merupakan faktor untuk penentu kita melaksanakan suatu perkara. Kalau hati kita bersih, insya-Allah kita akan laksanakan ataupun kita terima buat satu perkara tu dengan bersungguh-sungguh dan bersegera. Sebab itulah orang yang ada hadis menyebut idza salahat jasad salahal jasad, idza salahat jasad salahal jasad kulluh, wa idza fasadal jasad kulluh, ala wahyal qalbu. Adalah hati. Apabila hati baik, maka seluruh jasad akan baik. Seluruh jasad akan buat perkara yang baik. Kalau hati kita tak baik, tangan kita akan buat perkara tak elok, kaki kita akan pergi ke tempat-tempat yang tak baik dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tidak menyibukkan pada pekerjaan yang furuk ataupun yang bersifat teknikal. Yang bersifat teknikal, suka beri alasan ataupun menimbulkan persoalan-persoalan yang untuk kita mengelak daripada melaksanakannya. Sebab apa? Sebab soalan-soalan ni tak bermanfaat pun. Soalan-soalan untuk mengelak daripada melaksanakan satu syariat tidak bermanfaat pun bagi mereka. Kalau dia orang tahu pun, dia orang nak buat apa, kan? Lebih baik mereka buat dengan segera daripada awal awal perintah, mereka akan dapat jawapan. Tapi mereka suka sibuk dengan perkara-perkara yang furuk. Kemudian inilah pengajaran yang ada dalam kitab ini. Ada lagi pengajaran yang banyak lagi.
Kemudian ada disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'an nutubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Allah sebut tentang larangan tidak bertanya pada perkara yang bukan pada urusan kita Apa maksud dia? Wahai orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Asalnya Nabi suruh buat sembelih lembu biasa sahaja, mana-mana lembu pun tak kisahlah, tapi mereka tanya bahkan menyusahkan mereka sendiri, berbalik kepada mereka sendiri. Dan jika kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu. Allah maafkan kamu dari kesalahan bertanyakan perkara-perkara itu yang tidak ditanyakan dalam Al-Quran, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Dan ada satu riwayat, riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ni ma'ruf dalam hadis Arba'in Nawawi pun ada sebut tentang kisah ketika mana Rasulullah SAW berkhutbah, dan Nabi SAW menyebut buat satu kamu difardukan, kamu diwajibkan untuk melaksanakan haji. Kemudian sahabat bertanya, ada seorang sahabat bertanya, adakah kena buat setiap tahun? Kemudian Nabi SAW diam saja, diam. Kalau Nabi jawab na'am, ya, maka akan jadi wajib. Dan kalau jadi wajib, kalian tak sanggup nak buatnya setiap tahun, maka kemudian Nabi SAW sebut, Zaruni ma taraktukum, kerana itu biarkanlah biarkanlah apa adanya masalah yang kutinggalkan untuk kalian. Maka buatlah apa yang telah diperintahkan. Fa innama halaka man kana fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim. Sungguhnya orang terdahulu telah mendapat celaka, telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mereka ni banyak bertanya. Waqtilafihim ala anbiya'ihim, mereka suka bergaduh dengan para nabi. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, apabila telah diperintahkan kepada kamu melaksanakan satu perkara, maka kamu kena buat sekadar mana yang mampu. Sekadar mana yang mampu. Kalau kita ada duit banyak tu saja, kita infakkanlah mana yang ada. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu, apabila dilarangkan kepada kamu suatu perkara, maka tinggalkannya. Kemudian pengajaran yang lain, wujubu ihtiramul anbiya wal mursalin, wajib menghormati para nabi dan para rasul. Bani Israel ni, mereka ni tidak sedar, mereka tak tahu sebenarnya mereka ni keturunan para nabi, mereka ni keturunan para rasul, tapi mereka ni tidak menghormati nabi mereka. Bahkan mereka ni hobi mereka suka membunuh nabi-nabi mereka yang tidak mengikut selera kehendak mereka. Mereka hanya minat nabi-nabi yang ada kekuasaan hebat sahaja, seperti Nabi Musa. Mereka minat Nabi Musa. Sebab apa? Nabi Musa telah pernah menyelamatkan mereka daripada cengkaman Firaun. Mereka minat Nabi Daud. Sebab apa? Sebab Nabi Daud ni ada negara yang besar. Mereka minat Nabi Sulaiman. Sebab apa? Nabi Sulaiman mampu mengawal keseluruhan makhluk di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perangai Bani Israel. Maka kita kena menghormati, melindungi, membantu para nabi ataupun membantu dakwah yang kita kena teruskan pada hari ini. Dan yang terakhir adalah laksanakan suatu perkara dengan bersungguh-sungguh, dengan secara cergas, secara bersemangat. Ini adalah sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman. Okey,
Adapun sifat orang yang tidak beriman, sifat orang yang suka berlengah-lengah ni, mereka ni suka melarikan diri daripada melaksanakan syariat, suka mengelak, suka berhelah dan sebagainya. Maka mereka akan buat dalam keadaan tak redha. Mereka akan buat dalam keadaan lemah, malas dan layu lah. Sebab itulah mereka ni buat fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka hampir-hampir tak buat. Mereka buat, tapi hampir-hampir tak buat. Hampir-hampir saja tak buat. Okey. Nak kira itu saja yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Baqarah Bani Israel, kisah lembu betina Bani Israel. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kena sedar bahawa khitab dalam Quran bersifat umum. Apabila dia bersifat umum, maka terkena kepada kita juga, Bani Israel adalah umat Islam terdahulu, maka umat Islam hari ini adalah kita. Kalau kita nak tahu perangai kita pada hari ini, kita tengok perangai Bani Israel macam mana. Sebenarnya perangai Bani Israel, sifat-sifat mereka telah berulang sehinggalah hari kiamat kelak. Maka kita kena sedar dan muhasabah semula. Dan itu saja, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Dan kita tambah sakofah menandakan kisah-kisah Al-Quran ni adalah penting walaupun dia sekadar kisah lembu Bani Israel. Kadang-kadang kita menganggap kisah-kisah Al-Quran ni tak penting. Jadi kita telah mensekularkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, menggambarkan ayat ini kita ambil, ayat tentang kisah-kisah dalam Al-Quran kita tak ambil. Ini tak betul. Ini tak betul. Maka kita kena ambil semua apa yang telah diperintahkan, apa yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Quran adalah kisah yang benar. Okey, itu saja. Wallahu ta'ala alam. Aktafi bihadzal qadr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.